Tuan-tuan dan puan sekalian, salah faham dalam isu ini ada 3 kelompok, ataupun saya kurangkan lagi panjang sangat, 2 kelompok cukup. Kelompok yang pertama yang salah dalam memahami prinsip-prinsip jihad, yaitu golongan yang anti akan agama ini, agama Islam. Golongan kufar yang benci akan agama Islam. Mereka menjelaskan dan mengaitkan jihad yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, yang Nabi jelaskan di dalam hadis, dengan teroris. Wilders beberapa tempoh yang lalu ada di sini yang melihat klip video pendek, filem pendek fitnah. Kalau nak ikut saya nak tayang di sini, tapi dengan kehendak Allah saya tertinggal pendrive di rumah. Bukan saya nak tayang bertujuan supaya kita tengok apa tuduhan dia kepada kita. Kita sibuk buat demonstrasi, Wilders tak cerdik, Wilders bodoh, Wilders ini. Sepatutnya kita bertindak menjelaskan apa yang telah beliau nyatakan. Beliau mengemukakan ayat-ayat Al-Quran. Quran milik siapa? Milik umat Islam, milik agama Islam, agama ini. Tetapi dia meletakkan ayat-ayat tersebut bukan pada tempatnya. Ini dah tak kena. Kita marah, mengamuk. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya golongan-golongan yang anti-Islam ini, bukan saya katakan secara tidak langsung, bahkan secara langsung berjaya merosakkan pemikiran umat Islam, sehingga kan wujud daripada kalangan individu muslim berani menyatakan, ni geng-geng jihad ni, geng-geng jihad. Kalimah yang Allah muliakan, kalimah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam muliakan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesiapa yang mati dan tidak berjihad di jalan Allah serta tidak terlintas di hatinya jihad, maka dia mati dalam keadaan kemunafikan, munafik. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, itu golongan yang pertama. Yang jelas sebahagian daripada individu muslim terkesan dengan dakwaan mereka dan dakwah mereka, menyebabkan perkataan ini menjadi satu perkataan yang sensitif, tak boleh disebut. Sedangkan jika dilihat secara dasar penjelasan Nabi tentang jihad, ia menggambarkan agama ini sebenarnya merupakan agama rahmat. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, cuma ni tak adil ni, masa saya tak cukup. Tak apa. Satu lagi kelompok jihad yang penting yang salah faham, yaitu golongan khawarij. Golongan khawarij yang mana mereka keterlaluan dalam memahami jihad, dalam mempraktikkan jihad. Kelompok pertama, keterlaluan dalam menolak jihad, sampai seolah-olah di dalam Islam tidak ada jihad. Kita tak setuju. Begitu juga kelompok yang kedua, khawarij, yang mana bapak khawarij siapa dia tuan-tuan dan puan sekalian? Kalau dalam sejarah Islam, Dzul Khuwaisirah di zaman Nabi. Kalau di zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, yang membunuh Ali, yaitu Abdurrahman ibn Muljam. Kisah Abdurrahman ibn Muljam ini, dia bukan orang sebarangan. Kalau saya cerita tuan-tuan dan puan sekalian, kalau saya tak cerita lagi tentang biodata dia, tuan-tuan akan rasakan dia ni makhluk habis jahat di atas muka bumi, sebab dia bunuh Ali. Tuan-tuan, di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, Umar melantik Amr ibn Al-As sebagai gubernur di Mesir. Amr ibn Al-As ini minta daripada Umar Al-Khattab, wahai Umar, aku nak orang yang boleh mengajar Al-Quran datang ke Mesir. Umar hantar Abdurrahman ibn Muljam, qari dia, orang yang hafal Quran, diwakilkan oleh Umar Al-Khattab kepada Amr ibn Al-As untuk mengajar Al-Quran di Mesir. Bukan kaki haprak ni.
Tuan-tuan dan puan sekalian, sehingga kan kata Umar dalam surat yang diutuskan kepada Amr ibn al-As, wahai Amr ibn al-As, sebenarnya aku amat memerlukan Abdurrahman ibn Muljam di sini, tetapi oleh kerana engkau lebih memerlukan daripadaku, aku hantar dia kepadamu. Sehingga kan mereka membinakan kepada dia satu tempat khusus untuk mengajar akan Al-Quran. Tapi apa yang berlaku? Salah faham dalam memahami agama. Ini disebut oleh Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju fiikum qauman tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim wa yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Akan keluar daripada umat ini satu kaum yang mana salat mereka ini lebih baik daripada salat kamu, puasa mereka lebih baik daripada puasa kamu, amalan mereka lebih baik daripada amalan kamu, bacaan Al-Quran mereka membaca Al-Quran tetapi ia tidak melepasi kerengkung mereka, yang tidak dipraktikkan dan tidak diamalkan. Itu Abdurrahman ibn Muljam. Sehingga kan Ibnul Jauzi ketika menceritakan tentang biodata Abdurrahman ibn Muljam, dia kata dia seorang yang kuat beribadah, dahinya hitam akibat solat yang terlalu banyak. Tapi dia bunuh Ali. Mengapa dia membunuh Ali bin Abi Thalib? Kerana ada ideologi Khawarij, pemikiran takfir, mengkafirkan manusia. Ketika mana dia dihukum bunuh, tuan-tuan, ketika mana dia dihukum bunuh, ditangkap oleh Abdullah bin Ja'far, dia minta supaya tubuh badan dia dipotong dengan perlahan-lahan, supaya katanya aku dapat saksikan tubuh badanku disiksa kerana menegak dan membela agama Allah. Dipotong tubuh badan dia, tangan, kaki. Kemudian dia tak kata apa, dia diam. Kalau kita menjerit mampu diam, tak kata apa. Kemudian mata dia dipaku dengan paku yang panas sehingga darah mengalir, diam, tak kata apa. Kemudian ditarik lidah dia untuk dipotong, dia menangis. Maka mereka bertanya kepada dia, mengapa engkau menangis? Aku tidak pernah hidup dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu potong lidahku, aku tidak dapat menggerakkannya untuk mengucap kalimah Allah. Tuan, puan, lihat bagaimana seorang yang kuat amal ibadatnya tetapi sebenarnya dia salah faham akan agamanya. Ini golongan-golongan Khawarij.